Sekumpulan pihak polis sedang melakukan pemeriksaan di dalam sebuah gua yang terletak di sebuah pulau pelancongan yang terkenal di Malaysia. Hasil dari pemeriksaan berikut, pihak polis telah menemui beberapa rangka tulang. Apa yang mengejutkan adalah tulang itu adalah tulang manusia. Apa yang terjadi sebenarnya? Pada satu hari, Konsulat Perancis di Singapura telah mendapat satu laporan. Laporan tersebut mengatakan bahawa keluarga kepada seorang wanita iaitu mangsa tidak menerima sebarang kabar sejak mangsa memasuki sebuah pulau pelancongan di Malaysia. Rekod telah menunjukkan bahawa hanya ketibaan mangsa sahaja dicatat, tetapi tiada rekod yang menunjukkan mangsa telah keluar dari pulau tersebut. Oleh sebab itu, Polis Diraja Malaysia PDRM telah menjalankan pencarian secara besar-besaran di sebuah kampung yang terletak di dalam pulau tersebut, di mana mangsa dikatakan dilihat kali terakhir di situ. Setelah menjalankan siasatan, pihak polis telah dapat beberapa clue dari orang ramai yang membawa kepada penahanan seorang penduduk pulau tersebut dan dia merupakan suspek utama dalam kes ini. Untuk makluman, suspek utama mempunyai perniagaan homestay di pulau tersebut. Melalui siasatan polis juga turut ditahan seorang lagi suspek. Suspek kedua turut membantu suspek utama dalam menguruskan perniagaan homestay itu. Hanya 2 penahanan saja dibuat oleh pihak polis pada ketika itu. Menurut siasatan polis terhadap penduduk kampung di situ, mangsa pernah dilihat menaiki motor mengelilingi kampung bersama suspek utama. Setelah disoal siasat oleh polis, suspek utama telah membawa polis ke sebuah gua. Gua tersebut terletak tidak jauh dari homestay milik suspek utama, iaitu lebih kurang beberapa ratus meter sahaja. Apabila pemeriksaan dilakukan di dalam gua tersebut, pihak polis telah menemui beberapa rangka tulang dipercayai tulang manusia yang ditimbus dan ditanam dalam sebuah lubang sedalam 3 meter. Selain itu, 1 tilam, 1 bantal tidur dan beberapa cebis pakaian wanita turut ditemui di dalam lubang tersebut. Namun, pihak polis tidak menjumpai sebarang senjata atau alat yang dipercayai telah digunakan oleh suspek untuk membunuh mangsa di dalam gua tersebut. Suspek memberitahu polis bahawa dia telah membunuh mangsa menggunakan botol. Menurut sumber, botol itu adalah botol arak yang telah pecah. Pencarian senjata pembunuhan terus dilakukan dan akhirnya pihak polis menjumpai botol tersebut di dalam kawasan sebuah kebun berhampiran dengan homestay milik suspek. Menurut suspek, mangsa telah menginap di homestay miliknya untuk seketika waktu dan mereka berdua sering menghabiskan masa bersama di pulau pelancongan tersebut. Setelah kes dibawa ke Mahkamah Tinggi Jenayah Kuantan, semua kisah telah dibongkar oleh suspek utama. Suspek utama bernama Asni Omar, 37 tahun dan suspek kedua pula bernama Razi Omar. Suspek kedua merupakan abang kepada suspek utama. Suspek didakwa membunuh seorang pelancong asing wanita warga Perancis bernama Stephanie Faure, 30 tahun. Stephanie didakwa dibunuh di sebuah rumah tidak bernombor di Kampung Tekek, Pulau Tioman, Rompin, Pahang di antara jam 8 malam pada 10 Mei 2011 dan 12 tengah hari pada 12 Mei 2011. Stephanie dilaporkan tiba di Pulau Tioman menggunakan feri melalui jeti Mersing pada 10 Mei 2011. Menurut keterangan Asni di mahkamah, Stephanie telah memaksa Asni untuk menerimanya menginap di homestay milik Asni. Pada mulanya tertuduh menolak, tetapi mangsa berjaya meyakinkan tertuduh. Asni juga menambah, Stephanie mengatakan dia ingin merasai kehidupan kampung di Pulau Tioman dan ingin menginap bersama Asni di homestay tersebut. Pada malam pertama mangsa tiba di pulau itu, Asni tidak sampai hati untuk menghalau mangsa dan hanya bersetuju untuk mangsa menginap di homestay miliknya. Setelah itu, mereka telah pergi makan malam dan juga ke taman laut. Semasa pemeriksaan oleh pendakwa raya, tertuduh mengatakan bahawa dia telah meninggalkan mangsa bersendirian kerana tertuduh ingin balik ke rumahnya dengan segera untuk menghubungi kekasihnya. Namun, pendakwa raya meragui akan niat tertuduh itu kerana dia boleh sahaja menghantar khidmat pesanan ringkas SMS atau menghubungi sahaja kekasihnya itu dari tempat dia meninggalkan mangsa. Tertuduh telah membuat satu kenyataan bahawa mangsa yang meminta ditinggalkan bersendirian.
Namun, pihak pendakwa raya berjaya meletakkan satu fakta bahawa perkara sebaliknya yang berlaku. Menurut laporan, tertuduh merupakan seorang peminum arak dan juga sering mabuk. Namun, tertuduh menafikan bahawa dia telah minum arak pada malam kejadian atau malam-malam bersama dengan mangsa. Menurut kertas pendakwaan, Asni telah menghancurkan kamera milik Stephanie kerana di dalamnya terdapat banyak gambar mereka berdua bersama. Kertas pendakwaan juga turut mengatakan bahawa semasa siasatan polis dilakukan di rumah di mana Asni dan Stephanie menginap, terdapat kesan darah di dinding bilik mangsa. Pakar forensik Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA iaitu Dr. Sri Marni Zainal Abidin membuat pengakuan bahawa mayat mangsa ditemui dalam keadaan berbungkus seperti mumia. Pegawai penyiasat Inspektor Syuhada Salim memberi keterangan, "Minta maaf, saya tidak dapat nak gambarkan keadaan mayat, tapi yang saya nampak ia dalam keadaan mummified iaitu dibungkus seperti mumia." Pasukan Dr. Sri Marni juga menjumpai beberapa barangan lain dalam lubang kedua di gua itu, iaitu sebiji bantal, 2 biji bantal peluk kecil, 1 tilam besar, 1 tilam kecil, 1 guni plastik beserta plastik hitam dan kain. Menurut saksi pakar forensik itu lagi, keadaan mayat mangsa tidak dapat dikenal pasti menggunakan mata kasar kerana keadaannya yang hancur dan hanya tinggal tulang. Menurut laporan bedah siasat, terdapat kesan kecederaan pada rangka tulang kepala mangsa. Pihak pembelaan mengatakan bahawa mangsa mati akibat terjatuh dan bukan dibunuh. Pakar forensik Dr. Sri Marni turut melaporkan dalam laporannya yang mengatakan kemungkinan besar mangsa telah dirogol. Ini berdasarkan sampel yang diambil dari kemaluan mangsa, terdapat kesan air mani. Dr. Sri Marni menambah, pada mulanya bahagian alat sulit mangsa tidak dapat dikenal pasti, namun beliau berjaya mendapatkan sampel di mana terdapat kesan bulu pubik mangsa. Semasa disoal jawab oleh pendakwa raya sama ada hubungan seksual itu berlaku sebelum atau selepas mangsa dibunuh, pakar forensik tidak dapat menjawab soalan itu kerana keadaan sampel yang telah reput. Menurut Dr. Sri Marni, setelah bedah siasat dijalankan, ujian etimologi mendapati mangsa berkemungkinan telah mati sekurang-kurangnya dalam masa 4 minggu hingga 3 bulan dari tarikh rangka tulang mangsa ditemui. Pakar forensik menolak kemungkinan yang ditimbulkan oleh pihak pembelaan bahawa mangsa mati akibat penyakit. Bedah siasat ke atas organ mangsa tidak menemui sebarang penyakit. Punca kematian mangsa adalah akibat dari kecederaan di kepala. Menurut pakar forensik, apa-apa peralatan keras boleh menyebabkan kecederaan di kepala manusia. Pakar forensik turut mendedahkan bahawa terdapat 4 kesan retak di tulang wajah mangsa. Ini menunjukkan mangsa telah disiksa sebelum dibunuh. Untuk makluman, Stephanie Foray sebenarnya dalam perjalanan bercuti ke negara-negara Asia. Sebelum ke Pulau Tioman, Stephanie telah pergi ke Sri Lanka. Pada 9 Julai 2014, Hakim Mahkamah Tinggi Jenayah Kuantan iaitu Datuk Sri Mariana Yahya telah menjatuhkan hukuman mati ke atas suspek utama iaitu Asni Omar setelah mendapati cerita Asni hanyalah sebuah rekaan yang dibuat secara teliti. Untuk makluman, sepanjang perbicaraan kes ini di Mahkamah Tinggi Kuantan, ibu dan adik kepada Asni setiap hari datang ke mahkamah. Ibunya sentiasa memeluk, mencium dan memegang tangan Asni. Selain itu, ibunya setiap hari menangis ketika perbicaraan dijalankan. Inilah kasih seorang ibu kepada anak yang dikandungnya selama 9 bulan. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Keputusan mahkamah telah dimuktamadkan. Kes ini tidak hanya terhenti di Mahkamah Tinggi. Kes kemudian dibawa ke Mahkamah Rayuan. Ketika di Mahkamah Rayuan, rayuan tertuduh telah ditolak oleh Hakim Mahkamah. Ini menyebabkan tertuduh membawa rayuannya itu ke Mahkamah Persekutuan untuk dibicarakan. Dalam rayuan di Mahkamah Persekutuan, peguam bela yang mewakili Asni berhujah bahawa keterangan yang dikemukakan menunjukkan tiada kes prima facie kerana membunuh. Sebaliknya, beliau berkata paling baik adalah kes menyebabkan kematian tanpa niat. Peguam bela juga berkata tiada keterangan langsung bahawa anak guamnya itu membunuh mangsa dan kecederaan yang dialami si mati pada tulang tengkoraknya berkemungkinan akibat daripada terjatuh yang menyebabkan kepalanya terhentak.
Bagaimanapun, pihak pendakwa raya membidas kenyataan peguam bela itu dengan mengatakan keterangan menunjukkan bahawa ia merupakan satu pembunuhan. Pendakwa raya berkata Asni telah mendedahkan maklumat dan membawa polis ke sebuah gua tempat mayat Stephanie dijumpai ditanam di dalam sebuah lubang dan di rumah Asni di mana tempat barangan kepunyaan wanita itu dijumpai. Pendakwa raya berkata keterangan berkaitan maklumat itu boleh diterima mahkamah. Pada Ogos 2016, rayuan akhir tertuduh bagaimanapun ditolak panel 5 hakim yang diketuai Ketua Hakim Negara iaitu Tun Arifin Zakaria yang memutuskan bahawa tiada merit dalam rayuan itu. 4 lagi hakim yang bersidang dalam panel itu ialah Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Zainun Ali, Tan Sri Abu Samah Nordin, Tan Sri Zahra Ibrahim dan Datuk Balia Yusof Wahi. Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukuman mati terhadap Asni Omar. Asni yang memakai pakaian penjara merah dan putih kelihatan tenang ketika mahkamah menjatuhkan hukuman. Dia bagaimanapun mempunyai satu pilihan terakhir iaitu merayu kepada lembaga pengampunan terhadap hukuman mati ke atasnya.